Bismillahirrahmanirrahim. Kain kebaya, kain bercorak, indah dipakai si anak dara. Rukun negara 5 tertegak, pengikat rakyat berbilang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kasih, salam sayang, salam kemerdekaan buat negara tercinta. Kalungan apresiasi saya hulurkan buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan dada, meluangkan masa bersama segentar rasa untuk sama-sama kita telusuri, kita hayati, kita lalui kembara pidato di dalam mauduknya yang berbunyi Rukun Negara, Teras Perpaduan Rakyat Malaysia demi kemajuan dan kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, meniti usia 64 tahun kemerdekaan, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. Bahkan mungkin yang paling pesat membangun. Kesemua usaha ini datangnya dari segenap lapisan rakyat yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang budaya, berbilang adat, menyumbang keringat dalam usaha menjadikan bumi bertuah ini sebagai sebuah negara yang cukup disegani setelah meniti suatu tempoh penjajahan yang cukup lama, iaitu 446 tahun. Tuan-tuan, ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, Tanah Melayu sudah menjadi wilayah yang ramai datang berdiaspora. Namun, Tanah Melayu yang kemudiannya pada 16 September 1965, Malaysia menjadi negara berbilang kaum, kesan daripada apa? Kesan daripada penjajahan British. Penjajah British dalam usaha eksploitasi ekonominya bukan sahaja membawa masuk kaum-kaum Cina dan kaum-kaum India, bahkan juga membawa masuk sumber-sumber ekonomi seperti getah, kelapa sawit dan sebagainya. Tuan-tuan, pada ketika itu Tanah Melayu dikenali seantero dunia sebagai pengeluar timah terbesar, pengeluar sawit terbesar, pengeluar getah terbesar. Takdir sejarah ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih besar, kerana bibit-bibit diaspora ini telah menambahkan lagi kemakmuran di negara bertuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, 3 teras utama akan saya kongsikan di dalam kembara pidato ini. Yang pertama, sejarah pembentukan rukun negara. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah negara mencapai kemerdekaan, kepimpinan Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, menghadapi kesukaran untuk menguruskan sistem sosioekonomi yang diwarisi oleh penjajah British. Sikap liberal Tunku dan ditambah pula oleh kelembutan beliau melayan permintaan masyarakat berbilang kaum telah menyebabkan masyarakat Melayu ketika itu merasakan kehidupan mereka diabaikan. Tumpuan Tunku ketika itu menumpukan kepada pertumbuhan material dan pasaran bebas tanpa menggunakan kuasa kerajaan untuk melakukan campur tangan telah menyebabkan jurang di antara golongan berada dengan golongan tidak berada semakin melebar. Titik-titik jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa, kemewahan orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu. Ini telah mencetuskan kerasahan kaum dan manifestasi sehingga tercetusnya peristiwa berdarah 16 Mei 1969. Tuan-tuan, perasan tak? Ada kesilapan yang sengaja saya lakukan sebentar tadi. 16 Mei adalah Hari Guru. Tarikh yang sebenarnya adalah 13 Mei 1969. Maka apakah mesej yang saya ingin sampaikan? George Santayana pernah berkata, orang yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Bahkan Tunku Abdul Rahman pada ketika itu telah memetik, telah berkata, 13 Mei merupakan satu sejarah yang tidak dapat kita lupakan selama-lamanya. Kerana ini adalah tanda betapa bahayanya bila kita terlampau lalai dan terlampau leka. Tuan-tuan,
Keadaan yang tercetus pada 13 Mei ketika itu telah mengakibatkan Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Lantas menyebabkan fungsi Parlimen digantung sepenuhnya dan Majlis Gerakan Malaysia, Majlis Gerakan Negara, Mageran ditubuhkan untuk menjalankan pentadbiran negara. Dan Tun Abdul Razak pada ketika itu telah dilantik sebagai pengarah operasi di bawah Akta Perintah Darurat selama 22 bulan. Tuan-tuan, melalui kesepakatan yang ditubuhkan oleh Majlis Perundingan Negara pada ketika itu, telah merangka satu sistem perpaduan sehingga lahirnya satu ideologi kebangsaan, iaitu rukun negara yang digubal sebagai falsafah negara dan pentagatan baru bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang lebih stabil. Rukun negara ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah diisytiharkan secara rasminya pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin memetik sekali lagi kata-kata Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash pada tahun 1969. 13 Mei merupakan satu pengalaman dan pengajaran yang tidak dapat kita semua lupakan buat selama-lamanya. Kerana kejadian ini merupakan telah membuktikan kepada kita semua tentang bahaya-bahaya yang akan berlaku jika kita terlampau cuai atau lalai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, izinkan saya untuk membawa tuan-tuan dan puan menelusuri teras yang kedua. Rukun negara sebagai ideologi kebangsaan. Sekitar tahun 1970, terutama semasa negara ditadbir oleh Mageran, langkah-langkah untuk memformulasikan dasar-dasar kerajaan telah dilakukan dengan cermat. Tujuannya apa? Adalah untuk mengawal supaya masyarakat di negara ini tidak lagi terlibat dengan konflik perkauman seperti yang telah berlaku pada 13 Mei 1969. Dan pada tahun 1970, kerajaan telah menawarkan satu projek utama, iaitu Commission Research and Consultancy kepada pakar-pakar daripada luar negara. Dan satu daripadanya, tuan-tuan dan puan-puan, Commission Research and Consultancy ini diberikan kepada Harvard University Development Advisory Service untuk melakukan Social Science Research for National Unity. Dan dapatan kumpulan ini mendapati bahawa menasihatkan kerajaan supaya memperkenalkan disiplin-disiplin ilmu sains sosial di Universiti Malaya, Universiti Sains dan juga Universiti Kebangsaan. Semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bertujuan untuk memberi latihan kepada tenaga manusia dalam bidang sains sosial supaya dapat menyumbangkan lagi usaha murni untuk meningkatkan lagi perpaduan kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, kesedaran untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara berbilang kaum ini adalah tanggungjawab yang berat. Teras utama untuk mewujudkan perpaduan kaum adalah dengan menyedari bahawa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, bersuku-suku dan sebagainya. Dan hakikat kepelbagaian ini adalah sebenar-benar hakikat yang perlu diterima untuk menambahkan seri kehidupan, untuk sama-sama kita saling berinteraksi, saling bertolak ansur. Namun manusia akan sentiasa mencari perbezaan untuk mencetuskan konflik. Oleh itu, tuan-tuan, rukun negara ini adalah satu teras yang sepatutnya dijadikan, dipegang oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam rukun negara, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ia bukan milik mana-mana kaum. Teras yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Teras yang ketiga, rukun negara sebagai rukun negara untuk memperkukuhkan ketahanan nasional melalui rukun negara. Bagi mencapai rukun negara, objektif rukun negara agar diterima oleh rakyat Malaysia, pihak kerajaan bertanggungjawab telah menubuhkan antaranya Majlis Perpaduan Negara dan juga memasukkan unsur-unsur rukun negara dalam pelbagai agensi kerajaan dan juga
diwajibkan sebagai bahan pembelajaran di sekolah-sekolah. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan Tuan Abdul Razak, orang yang bertanggungjawab dalam membina rukun negara pada ketika itu menjelaskan, tanggungjawab untuk mengamalkan rukun negara ini bukan terletak pada bahu para pelajar, murid-murid dan sekolah-sekolah. Bahkan ia adalah tanggungjawab ibu bapa, orang dewasa, pemimpin kaum, guru-guru dan juga orang ramai mempunyai tanggungjawab yang sama untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Konklusinya, tuan-tuan dan puan-puan, rukun negara merupakan teras perpaduan demi kemajuan dan kejayaan rakyat Malaysia. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dengan rukun negara inilah kita bertahan dalam masyarakat wilayah yang berdiaspora ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.